أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang kesempatan kita untuk kita terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, kita berada pada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekian hari. Dan moga-moga tuan-tuan, keberadaan kita pada pagi ini sentiasa mendapat kebaikan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai memulakan perkongsian pada pagi ini, suka saya mulakan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di mana tuan-tuan hadis ini bermaksud yang mana seseorang yang mana seringkali meminta-minta kepada orang lain dalam keadaan dia sihat, dalam keadaan dia tidak ada sebarang kekurangan dan sebagainya, maka dia pada hari kiamat kelak tuan-tuan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak ada sedikit daging pun, tidak ada sedikit daging pun di atas pada wajahnya tuan-tuan. Jadi melihat kepada hadis ini tuan-tuan sudah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat faham bahawa ia merupakan satu larangan Allah. Larangan Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi sifat yang meminta-minta. Ini satu masalah tuan-tuan. Sikap yang suka mengemis, minta, dah dapat minta, ini perkara yang tidak sihat. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Kenapa? Kerana perkara ini boleh menjejaskan imej seorang Islam. Kita agama Islam tuan-tuan, satu agama yang sejahtera yang mana bersifat produktif. Ini ciri-ciri Islam yang membangun, yang progresif. Maka tak boleh kita sentiasa meminta pada orang. Pemberian boleh kita terima tuan-tuan. Meminta sekali-sekali itu boleh. Tetapi jika sekiranya diulang-ulangi, diselalukan perkara seumpama itu, sedang hadirin yang dirahmati Allah, maka ia sesuatu yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis tadi disebut orang yang mana seumpama ini yang suka meminta kepada orang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan di wajah dia ni tuan-tuan tidak ada secebis daging pun. Kenapa? Ini satu penghinaan. Dia mampu bekerja, dia mampu melakukan sesuatu, dia mempunyai kesihatan yang baik, maka perlu dia berusaha untuk mencari kerja dalam memenuhi tuntutan kehidupan seharian. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat pada hari ini tuan-tuan, kadang-kadang suasana seumpama ini banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Kita tengok kadang ketika mana kita pergi ke pasar malam, maka ada peminta-peminta sedekah dan sebagainya. Saya taklah mengatakan ia sesuatu yang dia tegah secara mutlak, tidak. Tapi ada di kalangan itu mereka yang cuba menipu, cuba meraih simpati orang. Kadang-kadang tu tak sakit, berlaku buat sakit. Ini satu masalah ni. Tangan tak kudung, buat gaya macam orang tak ada tangan, tak ada kaki dan sebagainya. Ini satu penipuan tuan-tuan. Jadi orang seumpama ini tuan-tuan, dia akan termasuk di dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi.
yang mana dibangkit oleh Allah dalam keadaan yang cukup hina. Kenapa? Kerana sifat meminta-minta. Bukan sahaja meminta, dalam masa dan saat yang sama tuan-tuan, dia juga menipu. Menipu orang lain untuk mendapat habuan tadi. Kadang-kadang kita tengok dia mendapat pendapatan tuan-tuan yang cukup lumayan. Kadang 200 ke 300 sehari tuan-tuan. Kita kerja di pejabat tak dapat. Jadi dia dapat tuan-tuan. Nah, ini satu perkara yang tidak baik yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat satu kisah tuan-tuan. Satu kisah yang mana yang saya kira boleh kita mengambil pengajaran daripada kisah ini. Yang mana saya kira mungkin tuan-tuan pernah pergi kepada kedai seumpama ini. Siapa tidak kenal tuan-tuan pada hari ini kedai runcit Speedmart. Mana-mana saya ingat di Selangor, Kuala Lumpur ni, mana-mana tempat itu, taman perumahan dan sebagainya akan ada pasar raya mini seumpama ini. Nah, dia menyediakan segala keperluan dengan harga yang begitu kompetitif, harga berpatutan dan juga mampu milik. Tahukah kita tuan-tuan, siapakah pengasas kepada Speedmart? Speedmart tuan-tuan, kalau kita baca, kita boleh google lah tuan-tuan, ada dalam maklumat di sana. Maka ia diasaskan oleh seorang yang berasal Cina, tuan-tuan, yang mana nama beliau ialah Li Tianhua. Li Tianhua ini yang mana pengasas kepada Speedmart. Kalau kita lihat kepada sejarah Li Tianhua tuan-tuan, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit yang disebut sebagai polio. Penyakit yang menyerangnya sekitar usia 8 tahun, yang menyebabkan dia ini lumpuh seumur hidup tuan-tuan. Yang mana hari ini kita tengok dia berada di atas kursi roda. Tetapi dengan kecacatan yang dihadapi oleh dia tuan-tuan, tidak sekali menghalang dia untuk terus berjaya di dalam kehidupan. Dan hari ini saja tuan-tuan, kalau kita tengok cawangan yang dimiliki oleh Speedmart di seluruh negara pada hari ini melebihi daripada 1000 cawangan. 1000 cawangan, lebih daripada 1000 cawangan. Nah, ini suatu kejayaan yang cukup membanggakan. Sebab itulah tuan-tuan, jika sekiranya mereka yang diuji kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh berjaya, apatah lagi kita ini tuan-tuan, yang mana diberi kesihatan yang baik oleh Allah, maka kita patut lebih berjayalah. Patut lebih cemerlang. Sebab apa? Dengan kesihatan yang baik, dengan anggota cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kita perlu teladani, mengambil peluang supaya kita terus berusaha untuk berjaya di dalam hidup kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melihat kepada keutamaan kita dalam mencari kerja ini tuan-tuan, maka ia sesuatu perkara yang mesti ada pada setiap orang Islam itu sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, negara-negara maju, umpamanya negara Eropah, kita tengok Amerika Syarikat dan beberapa negara lain lah tuan-tuan, yang mana negara maju pada hari ini, maka negara tersebut kalau kita lihat kadar pengemis dia rendah tuan-tuan. Bukan tak ada, ada pada kadar yang cukup minimal. Ini berbeza dengan negara-negara yang agak mundur. Negara-negara mundur ni tuan-tuan, biasanya kadar pengemis dia tu agak tinggi sedikit. Saya tak nak sebutlah negara mana tuan-tuan, boleh tengok sendiri. Maka untuk prasyarat untuk menjadi sebuah negara maju tuan-tuan, salah satu elemen yang perlu kita berikan perhatian adalah dalam konteks isu-isu kemiskinan. Pengemis perlu dikurangkan, kemiskinan harus diminimumkan, barulah kita boleh mencapai apa yang dikatakan sebagai status negara maju itu sendiri. Kita alhamdulillah Malaysia, kita on track untuk menjadi negara maju insya-Allah. Maka pemerintah, kerajaan dan sebagainya, maka perkara pembasmian ini sesuatu yang perlu diberi kerjasama. Sebab itu kita hari ini ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini suatu jabatan yang bertanggungjawab, yang boleh membantu Jabatan Agama dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat sama-sama berganding bahu untuk membasmikan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Isu mengemis,
isu meminta. Jadi bantuan, pertolongan, program dan aktiviti perlu diberikan kepada orang seumpama ini supaya orang kata tuan-tuan, dia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lain. Jadi ini merupakan tugas yang perlu sama-samalah, bukan sahaja kerajaan, yang mana perlu kita sama-sama berganding bahu dalam kita memajukan negara kita. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sahabat baginda supaya apa? Supaya berusaha. Supaya berusaha untuk mencari pendapatan sendiri. Antaranya kisah yang panjang, yang mana kisah seorang sahabat, ia daripada golongan Ansar, telah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Ansar ini tuan-tuan, asal niat dia nak minta bantuan, nak mengemislah, nak meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia jumpa Nabi tuan-tuan, maka Nabi bertanyakan kepada dia, apa yang kamu ada? Maka dia kata, ya Rasulullah, tak ada apa yang aku ada melainkan kain, sedikit kain, pakaian yang aku jadikan pakaian seharian, dan juga bekas air tuan-tuan. Maka Nabi kata, bawa bekas itu kepada aku. Maka orang Ansar tadi bawalah kain dan juga bekas tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda telah melelong barangan tadi. Jadi hasil daripada lelongan tadi, maka dapatlah tuan-tuan lebih kurang 2 dirham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan 2 dirham tadi kepada orang Ansar. Maka baginda berkata, 1 dirham kamu gunakan untuk membeli keperluan keluarga, beli makanan, beli minuman dan sebagainya. Dan 1 dirham lagi Nabi perintahkan kepada orang Ansar tadi supaya apa tuan-tuan? Supaya beli sebilah mata kapak. Dan setelah beli, datang balik pada Nabi. Jadi orang Ansar tadi ambil duit 2 dirham, 1 dirham untuk beli barang keperluan, 1 lagi beli bilah mata kapak tuan-tuan. Setelah dia beli mata kapak tadi, dia bawa kepada Nabi, dan Nabi membuat hulu kepada kapak tadi. Nabi ikat kayu, seraya baginda berkata, ambillah kapak ini, masuk hutan, ambillah kayu tersebut, kayu api tadi, maka juallah. Dan aku tak nak tengok kamu selama 15 hari. Kurang lebih 2 minggu lebih lah tuan-tuan. Jadi orang Ansar tadi ikut apa yang Nabi suruh tuan-tuan. Dia ikut apa yang Nabi suruh perintahkan tadi. Dia masuk hutan, cari kayu api. Cari kayu api, diikat kayu tadi, maka dijual. Maka setelah dijual tuan-tuan, maka dapatlah hasil daripada jualan tadi, kurang lebihnya 10 dirham. Kemudian dengan 10 dirham itulah dia beli apa tuan-tuan? Segala keperluan yang diperlukan oleh keluarganya. Dan dia juga dalam masa yang sama juga dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang telah dia lakukan. Maka apa kata Nabi tuan-tuan? Nabi kata, itu lebih baik daripada kamu, itu pekerjaan yang lebih baik untukmu daripada kamu meminta-minta kepada orang lain. Jadi kita faham dari cerita ini tuan-tuan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita supaya berusaha. Jangan kita cepat meminta-minta, melainkan setelah kita tiada sumber yang lain. Dah kita usaha dah tuan-tuan, berusaha mencari kerja, tapi masih lagi berada kesembilan. Di situ ada keharusan. Mana kita usaha dulu. Bila dah tak berdaya, masih lagi dibelenggu kesempitan, barulah tuan-tuan kita kita meminta bantuan. Meminta bantuan, kita berhutang, ini sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Sebab itulah seorang pemimpin tuan-tuan perlu memastikan setiap rakyat yang ditadbirkan di bawah dia. Kini hari ini kita ada bantuan, pelbagai bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan pemerintah. Orang miskin, maka asnaf zakat ini disantuni oleh Majlis Agama Islam sebagai contoh. Diberikan bantuan bulanan zakat, maka itu satu bantuan. Cuma penerima asnaf zakat ni saya nak sebut di sini, jangan selesa. Kadang-kadang dia seronok tuan-tuan, dapat 300 sebulan steady. Tak payah cari kerja lah, dia kata. Ini silap.
Sepatutnya duit yang dapat daripada orang zakat, pemberian zakat tadi, dia cuba untuk bersifat produktif. Cuba cari tuan-tuan, peluang kerja dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dia boleh keluar daripada kepompong penerima asnaf tadi. Sebab itulah kita tengok, lihat pihak kerajaan cuba untuk mengurangkan kadar penerima asnafnya. Kita tak nak terlampau ramai dan terus berkembang, tak. Kita nak berkurang. Dan orang yang ada itu dia boleh keluar. Asal penerima zakat, tuan-tuan. Kemudian bila dah produktif, terima duit zakat, cuba membangunkan diri dia. Bila bangunkan diri, tuan-tuan, tidak lagi menjadi penerima asnaf zakat. Itu yang kita nak. Bukan sahaja keluar daripada asnaf zakat, bahkan boleh pula bayar zakat. Maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik yang kita nak. Sebab itulah pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, kalau kita lihat pada zaman tersebut, masyarakat berada di dalam keadaan yang cukup, atau disebut sebagai qanaah, cukup segala-galanya. Sehingga kan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, yang merupakan salah seorang gubernur pada ketika itu, tuan-tuan. Beliau mengatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengarahkan dia pergi kutip zakat. Di mana? Di Afrika, tuan-tuan. Dan setelah dia, tuan-tuan, kutip duit zakat tadi, bawa balik nak beri kepada asnaf, maka dia kata, aku dapati bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi telah menjadikan rakyat pada ketika itu dalam keadaan senang, dalam keadaan berkemampuan. Relatifnya di sini bukanlah bermaksud semua kaya, tuan-tuan. Mustahil. Kita tengok negara maju, tuan-tuan, ada juga yang miskin. Jadi mereka itu berada di dalam keadaan yang qanaah, cukup. Yang berada dalam tidak memerlukan kepada bantuan zakat. Itu kita nak. Yang mana berada dalam keadaan yang berkemampuan. Mereka yang asalnya asnaf zakat, jadi dia berazam untuk tidak menjadi asnaf zakat. Dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha, dengan cara dia bekerja, dengan cara dia melakukan perkara produktif, sehingga kan dia berasa malu untuk terima duit zakat tadi. Rasa malu, tuan-tuan. Maka ini yang kita nak. Mereka yang ada kesedaran, bukannya mereka yang seronok menerima bantuan bulanan. Itu. Terima tak ada masalah, cuma kena ada satu iltizam, tuan-tuan, untuk keluar dan menjadi progresif, maju seperti orang-orang lain di luar sana. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini, kalau kita tengok, peluang pekerjaan itu begitu banyak sekali, tuan-tuan. Banyak hari ini bermacam-macam. Bisnes macam-macam boleh buat. Online, offline, terpulang lah. Macam mana nak buat. Nak cari. Jadi mudah, tuan-tuan, nak dipasarkan. Kenapa kita ada media sosial, apa disebut medsos pada hari ini? Manfaatkan orang seumpama ini. Bukan kita tahu komen di Facebook saja. Ambil peluang, tuan-tuan. Ambil peluang untuk kita meraih pendapatan. Orang bina teknologi, kita gunakan untuk kita meraih pendapatan. Maka itu yang terbaik. Ada handset harga ribu-ribu, kalau tak boleh memulangkan, memberi pulangan kepada kita, maka suatu perkara yang merugikan, tuan-tuan. Maka gunakan pada hari ini. Hari ini, tuan-tuan, ada orang, hari ini kita berada dalam PKPB, masalah kewangan, ada yang tak ada kerja dan sebagainya. Jangan jadikan ia halangan untuk berjaya. Tengok servis yang ada pada hari ini, Food Panda. Dulu mana ada, tuan-tuan? Saya ingat tak ada. Tak ada Food Panda. Hari ini boleh buat servis penghantaran makanan. Sampaikan masa PKPD bulan Mac itu, tuan-tuan, berebut masing-masing nak bawa motor Panda, Food Panda. Cuma ramai pula rider daripada customer. Satu hal juga. Jadi ceritanya peluang pekerjaan itu boleh kita bina, tuan-tuan, meskipun kita berada dalam keadaan mengambil peluang. Ruang dan peluang ketika mana kita berada, itu yang paling baik. Orang yang kreatif dan juga orang yang produktif. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah yang cukup bagus, saya kira, tuan-tuan. Yang mana dulu kerja dia apa? Jahit kain. Ambil upah menjahit pakaian dan sebagainya. Dan kita kata, Ustaz, di musim PKP ni saya tak lagi jahit pakaian. Saya sekarang ni buat mask, pelitup muka.
dan juga membuat mask extender, apa yang belakang orang perempuan tu tahulah, yang wanita dia pakai extender di belakang. Dia buat perkara itu, tak nak lagi terima tempah. Kenapa? Nak buat mask pun tak cukup tangan katanya. Nah, ini so hebat, mengambil peluang. Nah, orang kata ketika hari ni orang tak ada kerja, tapi dia boleh ada kerja di sebalik kekanan yang dihadapi pada hari ini. Ini orang cukup baik, tuan-tuan, yang bijak mengambil peluang untuk terus berjaya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita mencari pekerjaan, tuan-tuan, mencari pekerjaan, antara aspek yang perlu kita memberi penekanan juga, iaitu tidak memilih. Ini satu hal. Tidak memilih dalam mencari kerja. Buat kerja yang penting halal dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Majikan yang boleh beri kerja pada orang lain, itu yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling sebaik-baik orang, Nabi kata, yang paling banyak beri manfaat kepada orang. Nah, terdapat satu cerita, tuan-tuan, yang mana satu syarikat yang pernah saya jumpa sebelum ni. Syarikat yang saya kira tak pernah kita fikir, tuan-tuan. Jadi dia boleh buat servis seumpama ni. Masya Allah, tabarakallah, kepada orang seumpama ni. Syarikat nama Placento, tuan-tuan. Jadi bila jumpa saya, tuan-tuan, pengalaman lah. Lalu dikatakan, apa bisnes yang tuan buat? Saya buat bisnes mencuci dan juga menanam uri bayi, tuan-tuan. Sebab itu nama syarikat dari Placento, dekat dengan placenta. Jadi tuan-tuan, bila saya tengok dia punya profil syarikat, Masya Allah, hebat budak muda ni, tuan-tuan. Dia di mana dia tengok di mana kelemahan dan kekurangan yang berada di dalam masyarakat pada hari ini, dia come out dengan suatu servis. Hari ini orang sibuk, tuan-tuan. Orang sibuk, kekangan masa, kadang-kadang dari sudut kawasan dan sebagainya. Jadi dia come out dengan servis, pergi ke hospital, mana-mana uri yang tak nak keluarga tu sendiri uruskan, maka dia ambil servis untuk menguruskan. Dan setelah diuruskan dengan baik, dia ambil gambar, dikeluarkan CJ dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang cukup baik. Nah, di dalam kesibukan kita pada hari ini, kesibukan kita, kekangan kita nak buat kerja, kadang-kadang kawasan tak ada, dia come out dengan bisnes, menguruskan keperluan yang mana ada pada hari ini. Jadi ini satu perkara yang cukup baik. Dengan bisnes yang kita nampak mudah tadi, biasa, yang tak pernah terfikir tadi, dengan hari ini dia boleh menjana pendapatan yang cukup banyak. Sehingga kan, tuan-tuan, dia ceritakan kepada kami pada ketika itu, mengatakan hari ini terdapat permintaan yang cukup banyak di negara jiran kita, Singapura, tuan-tuan. Singapura suatu negara yang agak kecil dari sudut geografi dia, terhad tanah tadi. Maka permintaan daripada rakyat di sana terhadap servis syarikat tadi telah meningkat, dengan sendirinya menambah hasil pendapatan orang syarikat tadi. Jadi ini satu perkara yang cukup baik, tuan-tuan, yang mana kita terus bersifat produktif, kita terus bersifat membangun dalam kita memajukan kita sebagai khalifah Allah, menjadi tanggungjawab kita untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah, tuan-tuan, rezeki Allah ini amat luas. Rezeki Allah begitu luas sekali, banyak rezeki Allah. Maka Allah bentangkan seluruh luas tadi. Islam dapat, bukan Islam pun dapat, tuan-tuan. Maka cara mana nak dapat rezeki Allah, tuan-tuan? Tak lain tak bukan dengan cara kita usaha. Itu yang dikatakan hukum sababiyah. Nah, sebab nak mendapat sesuatu, tuan-tuan, maka memerlukan kita kepada usaha. Kita usaha dulu, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak makan, tuan-tuan, nak makan, kita kena ambil makanan tadi masuk mulut, kunyah dulu, tuan-tuan, masuk dalam perut kita. Usaha. Makanan tak terbang masuk dalam mulut kita, tuan-tuan, melainkan ada usaha. Begitu juga kita nak meraih pendapatan. Sudah tentu, tuan-tuan, ia memerlukan kepada usaha kita untuk mendapat pendapatan tersebut. Nah,
Jadi selepas usaha barulah berserah pada Allah. Itu konsep kita. Orang Islam, kita usaha, kita berserah. Orang bukan Islam kadang-kadang dia usaha tak dapat, dia frust, dia bunuh diri dan sebagainya. Ini dia tidak ada konsep tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berazam, berusaha dan sebagainya, kita bertawakal pada Allah Subhanahu. Inilah konsep kita dengan pencipta, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, rezeki kalau takdir bukan milik kita, maka ia tidak akan jadi milik kita. Makanan tuan-tuan dah masuk mulut dah tuan-tuan, tiba Allah takdirkan bukan milik kita, dia akan keluar balik. Makanan akan keluar balik tuan-tuan. Nah, sebab itulah kita usaha, kemudian kita bertawakal pada Allah. Moga-moga usaha yang kita lakukan itu mendapat sebaik-baik ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu, sebab itu sifat malas perlu dikekang. Sifat malas perlu dihapuskan di dalam kamus kehidupan seorang Islam. Sebab itulah penyakit malas ini suatu penyakit, kata pujangga, suatu penyakit yang tidak ada ubat. Satu penyakit yang tidak ada ubat, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi farmasi, cari ubat nak hilangkan malas, tak ada, tuan-tuan. Ini satu penyakit yang mana tidak ada ubat. Memerlukan iltizam kita untuk menghapuskan perkara seumpama. Doktor pun tak boleh merawat penyakit seumpama ini. Tok guru daripada langit pun tuan-tuan turun, tak boleh hilangkan penyakit malas, melainkan kita sendiri yang mengubah sifat kita. Sebab itulah tuan-tuan, saya ingat satu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata dia tuan-tuan? Jika sekiranya malas itu suatu lembaga, nescaya aku pancung malas tadi. Nah, ini Umar seorang yang tegas. Nah, jika sekiranya malas itu sesuatu sifat, suatu perkara yang berbentuk fizikal, maka beliau akan memancung. Kerana apa? Betapa tegasnya, betapa marahnya Umar kepada mereka-mereka yang mana bersikap malas dan tidak berusaha dalam mencari sesuatu pekerjaan tadi. Maka inilah tuan-tuan yang saya kira perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian, berikan penekanan. Jangan kita jadi bangsa yang meminta-minta, melainkan kita menjadi bangsa yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang mana wajar yang hendaklah kita terapkan di dalam kehidupan seharian kita pada hari ini. Sekarang tuan-tuan, pada ketika ini kita berada pada hari Jumaat, masih lagi di waktu pagi tuan-tuan. Maka berpagi-pagianlah kamu, sebagaimana hadis baginda, berpagi-pagi, bakirul ghadwa fi talabir rizq fa innal ghadwata fihi barakatun wa najahun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata berpagi-pagianlah kamu dalam mencari rezeki, fi talabir rizq, dalam kamu mencari rezeki. Kenapa tuan-tuan? Kerana fa innal ghadwata, kerana pada waktu pagi tadi, fihi barakatun wa najahun, kerana pada waktu pagi tadi terdapatnya berkat dan juga kejayaan. Maka kalau kita tengok hadis tadi tuan-tuan, digabungkan berkat dan juga kejayaan. Berjaya, ramai yang berjaya tuan-tuan. Nah, orang bukan Islam pun lebih berjaya dalam perniagaan. Kita tengok, adakah di sana ada berkat? Berkat tidak ada. Berkat belong to the Muslim. Nak kembali kepada orang Islam. Sebab itulah dikata fihi barakatun wa najahun. Maka dalam pagi tadi ada kejayaan, adanya berkat. Maka dua-dua elemen ni kita nak. Jangan kita tiru cara orang bukan Islam dalam berniaga. Mereka bangun lewat kadang-kadang tuan-tuan. Kadang-kadang buka kedai pukul 10. Jadi kita tak nak seumpama ini. Kita buka seawal mungkin. Sebab apa? Barakah daripada apa yang nak ambil barakah daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun lewat pun kita rugi tuan-tuan. Bangun pagi lewat, bangun pagi lewat, lewat tuan-tuan. Bila lewat tadi kita rugi. Kadang-kadang kita pergi beli barang sarapan pun dah tak ada. Jadi bangun seawal mungkin. Orang kerja sebagai nelayan.
Kerja sebagai nelayan tuan-tuan kena awal pagi. Tak boleh pukul tengah hari baru nak pergi ke laut, tak ada. Rugi tuan-tuan. Sebab itulah elemen awal tadi. Dan inilah tuan-tuan, perkara yang diterapkan oleh Hasanul Basri kepada anak dia. Dia kata apa tuan-tuan? Sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau telah memanggil kedua anak dia, si abang dan juga si adik. Maka dia berikan tips untuk berjaya di dalam perniagaan. Pertama dia kata apa tuan-tuan? Pertama dalam berniaga, jangan minta hutang. Jangan minta hutang. Yang kedua tuan-tuan, apa yang dikongsikan pada Hasan al-Basri, jangan kena panas. Jangan kena panas tuan-tuan. Jadi setelah dia meninggal dunia tuan-tuan, jadi anak tadi, dua-dua anak tadi bisnes. Si abang berjaya, si adik tak berjaya. Ini nasihat yang sama tuan-tuan, tapi tak menatijahkan dua perkara suasana yang berbeza. Jadi bila isteri Hasan al-Basri melihat keadaan seumpama ini, maka dipanggil dua orang anak tadi. Dipanggil dua orang anak tadi, kemudian dipanggil adik tadi. Ditanya, kenapa tak berjaya di dalam bisnes? Maka dia kata, mak, ayah wasiatkan dua perkara. Pertama apa? Pertama, jangan kutip hutang. Dia kata, saya berniaga, orang hutang saya tak kutip hutang. Rugilah tuan-tuan. Orang berhutang dengan kita tak kutip hutang. Rugi. Macam mana? Modal pun tak lepas. Yang kedua, wasiat ayah dia kata, jangan kena panas. Jadi kata, macam mana saya ni nak berniaga? Sebab nature orang berniaga ni tuan-tuan, akan kena panas. Akan kena panas. Jadi tak berjaya. Jadi kemudian setelah dengar cerita daripada adik tadi, si mak tadi panggil pula abang. Apa wasiat yang diberikan oleh ayah? Benda yang sama. Tetapi si abang ni faham dengan konteks yang berbeza. Itu hebat. Dia kata apa tuan-tuan? Ayah kata pertama, jangan kutip hutang. Jadi mak, saya berniaga cash. Cash basis. Tak ada hutang-hutang. Tak ada masuk buku 55 tuan-tuan. Jadi untung. Dah, duit dapat langsung. Modal dapat, untung pun dapat. Ini cara pemikiran. Dan yang kedua tadi, yang dikatakan ayah jangan kena panas. Ini berbalik pada hadis berpagi-pagian tadi. Maka dia kata, mak, saya keluar sebelum subuh. Gelap-gelap tanah lagi dah keluar tuan-tuan. Balik bila? Balik maghrib. Lepas maghrib baru saya balik. Jadi panjang tempoh masa perniagaan. Sudah tentu membuahkan hasil yang lebih banyak. Jadi tengok tuan-tuan, dua saranan yang diberikan oleh Hasan al-Basri kepada anak dia tadi, yang dihadamkan dalam bentuk yang berbeza, sehingga kamu menatijahkan keadaan yang berbeza. Maka inilah tuan-tuan yang mana perkara-perkara yang mana kita perlu berikan perhatian, khususnya di dalam kehidupan seharian kita. Kita mengambil peluang, kita mengambil peluang untuk terus produktif, mengambil pengajaran apa-apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membina kejayaan kita dalam kehidupan seharian kita. Baru-baru ni tuan-tuan, saya kira dah hampir setahun lebih lah, kita dianjurkan supaya kita membeli produk Muslim. Ini satu perkara yang cukup baik untuk membantu ekonomi orang Islam. BMF, Buy Muslim First. Beli barang orang Islam. Sebab barang orang Islam ini, kita beli produk orang Islam, maka orang Islam mendapat hasil tadi. Bila dia dapat hasil cukup nisab, dia perlu bayar zakat. Maka dibayar zakat, boleh bantu pula kepada orang Islam lain. Ini rantaian ekonomi yang cukup baik. Bukan bermaksud haram membeli barang yang bukan Islam, bukan. Tidak begitu tuan-tuan. Maka kita mendahulukan membeli itu produk Islam yang mana lebih diyakini. Beli ke barang orang yang buat Islam daripada orang Islam ni, dia lebih meyakinkan kita. Orang yang ada akidah tuan-tuan. Bila akidah ini takut pada Allah, maka apa maksud takut pada Allah? Dengan ikut segala yang diperintahkan dan tinggal apa yang dilarang. Maka kita beli produk orang Islam. Kita beli produk Islam membantu ekonomi Islam itu sendiri. Jadi ini di antara saya kira kempen-kempen baik yang boleh merancakkan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri.
Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan, sedikit saya kira perkongsian yang sempat kita sama-sama berbincang pada berkongsi, sempat kita berkongsi pada pagi ini. Moga-moga sedikit perbincangan yang sempat saya kongsikan pada pagi ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Yang baik sudah tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu sudah tentu daripada kelemahan saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.